Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 6 Oktober bersama saya Adi Akmal Shahrum dan jurubahasa isyarat Muhammad Amshar Zamani. Dan berikut tajuk utama malam ini. Bayi 8 bulan tertinggal dalam kereta meninggal dunia. Juga Bernas sangkal dakwaan beras import syarikatnya bercampur beras plastik. Seorang bayi perempuan berusia 8 bulan meninggal dunia selepas tertinggal di dalam kereta lebih 7 jam di parkir Hospital Chancellor Tunku Mukhris HCTM Ceras semalam. Ketua Polis Daerah Ceras, Assistant Commissioner Zam Halim Jamaluddin berkata, bayi berkenaan ditemui tidak sedarkan diri sekitar jam 5.53 petang. Hasil siasatan awal mendapati ibu mangsa meletakkan mangsa di bahagian belakang tempat duduk penumpang sebelah kiri di dalam keretanya untuk dihantar ke Taska pada pukul 7.20 pagi. Bagaimanapun ibu mangsa terus memandu keretanya ke tempat kerja dengan anggapan bayi itu sudah dihantar ke Taska. Zam berkata ibu mangsa hanya menyedari mangsa masih berada di dalam keretanya pada waktu petang hari sama selepas dimaklumkan oleh suaminya bahawa mangsa tidak dihantar ke Taska. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 31 Fasal 1-A Akta Kanak-Kanak 2001 iaitu pengabaian terhadap kanak-kanak. 3 maut dalam kemalangan membabitkan 6 motosikal di kilometer 333.1 Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2 dekat Susur Keluar Pakar malam semalam. Insiden yang berlaku kira-kira 12.30 malam itu meragut nyawa Muhammad Syahrun Nizam Jaafar 20 tahun, Muhammad Fitri Hanif Ahmad Osama Ramadan Laidin 17 tahun dan Rohaimi 18 tahun. Ketiga-tiga mereka maut di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala dan badan. Nahas itu turut mencederakan 3 yang lain iaitu Muhammad Firzani Hilman Arif Fadilah 20 tahun, Muhammad Afiq Kamal 19 tahun yang parah di kaki kanan dan Muhammad Haziq Haikal Ismail 17 tahun. Menurut Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Maizura Abdul Kadir, insiden dipercayai berlaku apabila motosikal yang ditunggang Muhammad Firzani dari arah Pakar ke Kemaman dirempuh sebuah motosikal pada bahagian belakang menyebabkan kenderaannya terbalik. Pada masa sama, sekumpulan motosikal yang datang dari arah belakang cuba mengelak sebelum berlanggar antara satu sama lain. 3 daripada motosikal yang ditunggang mangsa merempuh pembahagi jalan menyebabkan ketiga-tiga mangsa tercampak. Ketika kejadian, kesemua mangsa dalam perjalanan pulang ke rumah di Kemaman sekembali daripada menikmati nasi lemak di hentian rehat dan rawat R&R Pakar. Kes disiasat mengikut Seksyen 41 Fasal 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan pihak polis meminta saksi kejadian tampil membantu siasatan. Padi Beras Nasional Berhad Bernas memberi jaminan bahawa beras import yang dibekalkan oleh syarikat itu adalah tulen dan selamat untuk penggunaan orang ramai. Ia sekaligus menyangkal dakwaan pihak tidak bertanggungjawab berhubung penularan mesej berantai bahawa terdapat campuran beras plastik di dalam produk syarikat itu. Bernas dalam kaitaannya memaklumkan semua jenis beras import yang dibawa masuk ke dalam negara perlu melalui syarat ketat dan proses pemeriksaan kualiti yang rapi bermula di negara pembekal sehinggalah sampai ke negara ini. Syarikat itu menjelaskan bekalan beras yang dibawa masuk ke negara ini turut dibekalkan dengan sijil pengesahan kualiti dan spesifikasi beras yang dipantau rapi yang telah ditetapkan oleh kerajaan bertujuan mencegah sebarang bentuk penyelewengan yang tidak diingini. Bernas ingin menasihatkan kepada orang ramai untuk tidak mempercayai berita palsu yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan sekiranya orang ramai mempunyai sebarang pertanyaan atau mendapati
wujudnya unsur mencurigakan. Bagi produk beras bernas yang dibeli, aduan rasmi boleh disalurkan ke email tertera. Bernas juga menegaskan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang menyebarkan tuduhan tidak berasas untuk menjatuhkan reputasinya. Semua premis pemborong beras di sekitar Selangor yang diperiksa dalam operasi bersepadu beras putih tempatan BPT semalam didapati mempunyai bekalan BPT dan beras putih import BPI. Operasi yang disertai 42 anggota penguasa dan PDRM turut mengambil sampel beras untuk dianalisis bagi memastikan tiada kegiatan pertukaran kampit beras. Kesemua sampel yang diambil adalah mengikut prosedur penguatkuasaan sebelum diserahkan kepada Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) untuk tujuan analisis bagi mengesan pertukaran kampit beras atau aktiviti mencampurkan BPT dan BPI. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam kenyataan hari ini memaklumkan kesemua premis yang diperiksa mempunyai lesen masih sah tempoh dan simpanan beras tidak melebihi had muatan yang dilesenkan. Operasi berkenaan diketuai Timbalan Menterinya Chan Fong Hin dengan kerjasama penguatkuasaan rentas agensi, antaranya Penguatkuasa Kawal Selia Padi dan Beras KPB, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, bahagian penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS. Sementara itu, di Perlis, bekalan beras putih tempatan BPT di negeri itu dijangka pulih dalam tempoh seminggu lagi. Tinjauan stok beras putih tempatan di beberapa pemborong menerusi Ops Jamin setakat ini mendapati bekalan mencukupi dan dalam proses di-pack bagi tujuan pengedaran kepada peruncit di seluruh Perlis. Jadi apa yang menjadi permasalahan sekarang adalah tentang kekurangan, masih lagi kekurangan beras putih tempatan ini daripada kedai-kedai di dalam kawasan-kawasan di dalam negeri Perlis. Ini asbabnya ialah kerana bilanya terjadinya perkara ini, maka dia pada dasarnya dia terjadi gangguan lah untuk bergerak seperti mana biasa. Namun harapan kami dengan agensi-agensi yang diamanahkan ini berasa berkeyakinan perkara ini dalam masa insya-Allah 1 minggu akan selesai dan beras-beras putih tempatan ini insya-Allah akan berada dalam pasaran. Beliau berkata demikian selepas mengetuai pemeriksaan mengejut bekalan beras putih tempatan bersama Seksyen Kawal Selia Padi dan Beras Bahagian Pembangunan Industri Padi, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Perlis di Arau dan Padang Besar hari ini. Hasil pemeriksaan juga mendapati semua premis pemborong beras mempunyai bekalan beras putih tempatan BPT mengikut lesen yang ditetapkan. Situasi kekurangan bekalan BPT juga semakin menunjukkan pemulihannya apabila tiada had yang ditetapkan kepada pemborong untuk bekalan beras putih tempatan ini diambil. Inisiatif bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan untuk pelajar Universiti Awam bagi laluan domestik antara Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan diperluaskan kepada pelajar politeknik dan kolej komuniti serta pelajar matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru IPG. Pelaksanaan inisiatif itu berkuat kuasa bermula hari ini. Kementerian Pengangkutan dalam satu kenyataan memaklumkan semakan kelayakan melalui laman sesawang Kementerian Pengangkutan. Pelajar yang layak boleh membuat permohonan bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan daripada mana-mana syarikat penerbangan seperti Malaysia Airlines, AirAsia, Batik Air dan My Airline melalui laman sesawang syarikat penerbangan tersebut. Buat masa ini, pelajar yang layak hanyalah pelajar yang berdaftar di Politeknik, Kolej Komuniti, Matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru sehingga sesi akademik 2022-2023 serta belum menamatkan pengajian selepas sesi akademik tersebut. Syarikat penerbangan kemudian akan mengeluarkan voucher digital bernilai RM300 kepada pelajar sebagai kredit Shell untuk membeli tiket penerbangan.
Tarikh akhir penebusan baucer untuk pembelian tiket penerbangan adalah pada 31 Disember 2023. Namun, pembelian tiket penerbangan untuk perjalanan selepas tarikh akhir penebusan baucer adalah dibenarkan. Sekiranya tidak layak, pelajar boleh membuat semakan atau rayuan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi atau Kementerian Pendidikan Malaysia melalui institusi pendidikan masing-masing. Bantuan ini adalah salah satu inisiatif kerajaan perpaduan untuk mengeratkan hubungan antara Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan di samping menangani isu kos taraf hidup selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Malaysia UAE jalin kerjasama pelaburan. Bertemu kembali, Jabatan Imigresen menggempur pengemis asing di sekitar Bukit Bintang, Kuala Lumpur dan menahan 8 warga asing termasuk seorang wanita Cina yang menyamar sebagai seorang Muslim dengan memakai niqab ketika mengemis. Operasi pada Ahad lepas itu dibuat susulan aduan orang ramai berhubung kegiatan mengemis melibatkan warga asing di sekitar kawasan tumpuan pelancong berkenaan. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Ruslin Jusoh berkata kesemua yang ditahan berumur antara 8 bulan dan 78 tahun terdiri daripada seorang lelaki dan seorang wanita warga Cina, 3 wanita dan seorang kanak-kanak perempuan warga Pakistan serta seorang wanita dan seorang kanak-kanak lelaki warga Jordan. Seorang perempuan warga Cina dikesan menyamar sebagai seorang wanita Muslim dengan memakai niqab untuk menutup identiti sebenarnya yang bukan seorang Muslim. Wanita lain yang ditahan turut memakai niqab dan menggunakan kanak-kanak bagi meraih simpati bagi mendapatkan wang. Semasa serbuan, katanya salah seorang warga asing yang diperiksa telah membuat provokasi dengan berpura-pura mengalami kesakitan dan pengsan serta cuba untuk melarikan diri apabila pegawai operasi bertindak untuk membantu. Datuk Ruslin berkata mereka didapati tidak mempunyai dokumen pengenalan diri dan tinggal lebih masa di negara ini iaitu kesalahan di bawah Seksyen 6-1 Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Seksyen 15-1-C Akta yang sama dan kini ditahan di Depo Imigresen Semenyih untuk siasatan dan tindakan lanjut. Hanya lebih 7 juta daripada 45 juta akaun pengguna telefon mudah alih di Malaysia memiliki peranti mudah alih yang menyokong rangkaian 5G. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, hal tersebut sedikit sebanyak menghalang sesetengah pengguna daripada menikmati rangkaian 5G meskipun kemudahan tersebut sudah berada di kawasan mereka. So out of about 45 million accounts in Malaysia currently, there are only about, I'm informed, maybe about more than 7 million 5G ready devices. So even if we have immediate opt-in, not everyone can use 5G right away. So that's why programs such as 5G Rahmah would be helpful, particularly for B40 to procure 5G devices so that they can use 5G. Beliau berharap menerusi pakej 5G Rahmah yang telah dilancarkan Ogos lepas dapat meningkatkan jumlah pemilik akaun peranti mudah alih untuk menikmati kemudahan rangkaian tersebut. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis pelancaran rangkaian persendirian 5G komersial pertama Petronas yang dirasmikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pagi tadi. Mengulas mengenai bayaran tambahan untuk langganan 5G, beliau memaklumkan bahawa pihaknya sudah berbincang dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia serta pihak pengendali rangkaian mudah alih MNO. Jelasnya keputusan berhubung perkara tersebut akan dimaklumkan dalam tempoh beberapa minggu lagi. Tindakan mengambil anak angkat yang didaftarkan atas nama orang lain dikira sebagai perbuatan jenayah kerana ia melanggar Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957. Pengamal Undang-Undang Muhammad Ashraf Marzuki dalam masa sama tidak menafikan terdapat banyak kes ibu bapa angkat yang menganiaya anak angkat dengan menjadikan mereka sebagai peminta sedekah dan menjadi mangsa buli.
Bagi kesalahan mengambil anak angkat di atas nama individu lain, ia tertakluk di bawah Seksyen 36, Subseksyen 1 Perenggan C Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957, Akta 299 dan pelaku boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Alternatifnya, boleh juga jadi kesalahan di bawah Seksyen 415 Kanun Kesesaan yang akan dibaca bersama-sama dengan Seksyen 417 Kanun Kesesaan kerana kesalahan menipu urusan dalam pengambilan anak angkat. Okey. Jika disabitkan bersalah, boleh dihukum penjara tidak lebih daripada 5 tahun ataupun denda ataupun kedua-duanya sekali. Selain itu, perbuatan mengambil kesempatan dan menganiaya anak angkat demi kepentingan peribadi juga dikategorikan sebagai perbuatan jenayah dan ia wajar dibanteras bagi mempertahankan hak asasi kanak-kanak. Perbuatan mengambil kesempatan apabila ambil anak angkat untuk kepentingan diri adalah satu kesalahan jenayah. Di bawah Seksyen 31 Subseksyen 1 Perenggan A Akta Kanak-Kanak 2001 yang mana peruntukan undang-undang ini memperuntukkan hukuman denda maksimum dia boleh pergi sehingga RM20,000 atau penjara hingga 10 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabitkan bersalah. Justru itu, prosedur pengambilan anak angkat perlu dilakukan dengan teliti bagi mengelakkan perkara buruk berlaku pada masa akan datang. Beliau dalam pada itu berpandangan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan polis perlu mengambil langkah proaktif dengan memeriksa rumah-rumah anak yatim dan kebajikan yang tidak berdaftar agar tidak berlaku sebarang perbuatan jenayah serta penganiayaan terhadap anak angkat. Ikan pari gergasi ditemui di Sungai Mekong. Bertemu kembali. Malaysia dan Emirat Arab Bersatu UAE akan menjalinkan kerjasama melalui Memorandum Persefahaman MOU pelaburan antara Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA dan Majlis Pelaburan Antarabangsa UAE UAE-ICC. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata MOU itu antara usaha untuk meluaskan lagi hubungan baik antara kedua-dua negara. Beliau berkata kedua-dua negara juga meneroka ruang lingkup kerjasama berkaitan tenaga boleh baharu TBB antara MIDA dan Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar. MOU itu jelasnya bertujuan membangunkan secara bersama kapasiti sebanyak 10 gigawatt bernilai $8 Amerika Syarikat dalam sektor TBB di Malaysia menjelang 2025. Selain bertemu dengan Sheikh Mohammed, Datuk Seri Anwar turut mengadakan pertemuan dengan Menteri Pelaburan UAE Mohammed Hassan Al-Suwaidi. Beliau dalam pada itu yakin Malaysia akan mendapat manfaat besar daripada menjadi sebahagian daripada destinasi pelaburan masa depan. Terdahulu Datuk Seri Anwar turut menghadiri persidangan meja bulat bersama barisan pemimpin industri di UAE di mana sebahagiannya telah melabur di Malaysia. Datuk Seri Anwar turut dimaklumkan bahawa pelabur sedia ada turut berhasrat untuk menambah pelaburan di Malaysia. Beliau turut menekankan bahawa Malaysia UAE boleh bekerjasama dalam banyak sektor khususnya industri halal dan kewangan Islam. 5 penumpang bas di ibu kota Sri Lanka maut apabila pengangkutan awam dinaiki mereka itu dihempap sebatang pokok besar. 9 lagi penumpang berjaya diselamatkan sebelum dikejarkan ke hospital bagi menerima rawatan. Ketika kejadian, kira-kira 20 penumpang berada dalam bas terbabit sebelum pengangkutan awam itu berhenti di salah sebuah stesen untuk mengambil lebih ramai orang sebelum dihempap pokok. Mereka yang cedera kini berada dalam keadaan stabil. Malam sebelum kejadian, berlakunya hujan yang menyebabkan kedudukan pokok itu tidak stabil. Sri Lanka menyaksikan purata kira-kira 7 orang terbunuh di jalan raya setiap hari. Tahun lalu seramai 2,536 orang terbunuh dalam kemalangan jalan raya. Kalimantan Tengah Indonesia diisytihar darurat selama 10 hari mulai hari ini. Ia berikutan pencemaran udara yang teruk sehingga mengurangkan jarak penglihatan akibat kebakaran hutan dan tanah yang berterusan.
Gubernur H. Sugianto Sabran berkata indeks pencemaran udara mencapai tahap berbahaya pada 3 Oktober dengan jarak penglihatan turun kepada kurang daripada 1,500 meter pada 2 Oktober akibat asap tebal. Data yang dikumpul dari 1 Januari hingga 2 Oktober menunjukkan sejumlah 38,104 titik panas yang dikesan di rantau ini. Ia telah menyebabkan 3,230 kejadian kebakaran hutan dan tanah, manakala usaha memadam kebakaran setakat ini mencecah 9,137 hektar tanah. Bagi menangani isu ini, pihak berkuasa telah memperuntukkan sebanyak 110 bilion rupiah atau kira-kira 33 juta ringgit untuk mempergiatkan operasi memadam kebakaran dan menyediakan perkhidmatan kesihatan bergerak kepada penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, Indonesia mendakwa kebakaran hutan di beberapa bahagian di Indonesia telah berkurangan dan menafikan jerbu rentas sempadan dikesan di Malaysia. Kenyataan itu dikeluarkan sehari selepas Kuala Lumpur menggesa jirannya mengambil tindakan berikutan kualiti udara semakin teruk. Seorang wanita berusia 80 tahun di Rusia menjalani seluruh hidupnya dengan jarum di dalam otaknya. Doktor menemui objek asing itu semasa imbasan tomografi berkomputer CT yang dijalankan ke atas warga emas itu. Warga emas itu tidak dalam keadaan bahaya kerana jarum itu tidak menyebabkan sebarang penyakit ketara sepanjang hidup wanita itu. Wanita itu dilahirkan pada 1943 semasa Perang Dunia Kedua dan pada masa itu penduduk tempatan bergelut dengan isu kekurangan makanan. Jabatan Kesihatan menyatakan ibu bapanya mungkin cuba membunuh anak mereka yang baru lahir kerana tidak dapat memberi bayi itu makan. Kes seumpama itu bukan perkara luar biasa ketika itu. Jarum nipis dimasukkan pada ubun-ubun bayi untuk merosakkan otaknya, seterusnya membunuh bayi berkenaan. Doktor memutuskan tidak mengeluarkan jarum itu melalui pembedahan berikutan ia lebih berbahaya. Ikan pari air tawar gergasi bersaiz 4 meter dan seberat 300 kg yang ditemui di Sungai Mekong diiktiraf Guinness World Record sebagai ikan air tawar terbesar di dunia. Ikan itu yang dikenali dengan nama saintifik sebagai Eurogymnus polylepsis ditemui di Sungai Terbabit yang terletak di wilayah Stung Treng pada 2022. Ikan tersebut berukuran sepanjang 4 meter dari kepala hingga hujung ekor dan lebar 2.2 meter. Pari yang diberi nama Borame itu dipasangkan tanda akustik sebelum ia dilepaskan kembali ke Sungai Mekong tahun lalu. Sejak dilepaskan, pasukan penyelidik mengumpul banyak maklumat mengenai ikan pari. Pari itu ditangkap nelayan pada Jun 2022. Selepas kerja pengukuran selesai, label akustik dipasang sebelum hidupan itu dilepaskan semula ke habitat asal. Kemboja adalah kediaman kepada 15 jenis air tawar dan ikan pari laut, namun ikan pari air tawar gergasi itu hampir pupus dengan hanya beberapa ekor sahaja yang tinggal di Mekong. Ia adalah salah satu daripada 3 spesies ikan gergasi yang diketahui hidup di Mekong bersama-sama dengan ikan keli gergasi Mekong. Tarif elektrik bagi penghuni strata wajar. Institut Pengurus Hartanah dan Fasiliti Malaysia MIPFM berharap semakan semula tarif elektrik bagi penghuni strata terutamanya pangsapuri berservis dapat dibuat menjelang pembentangan belanjawan 2024 13 Oktober ini. Badan itu turut berharap agar kerajaan mempertimbangkan pengurangan cukai ke atas panel solar bagi kegunaan kediaman, bagi kediaman atas tanah dan strata. Cadangan inisiatif itu bagi menarik lebih ramai pemilik rumah menggunakan panel solar selari dengan cadangan komprehensif kerajaan mengenai perumahan strata dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK 12 2021-2025 yang menyasarkan kepada penambahbaikan pengurusan perumahan strata di seluruh negara. Pengurusan strata memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, kelestarian komuniti dan nilai hartanah. MIPFM turut berharap adanya pengurangan dalam
kadar penilaian kediaman bagi pemilik kediaman atas tanah yang melakukan aktiviti kelestarian atau langkah-langkah bangunan hijau. Aktiviti tersebut termasuk membuat kompos, menadah air hujan, menjana elektrik daripada panel solar dan mengurangkan penggunaan tenaga menggunakan sensor rumah pintar dan menggunakan perkakas elektrik cekap tenaga. Selain itu, MIPFM turut berharap agar geran kerajaan bagi mengecat semula perumahan strata awam diwujudkan semula selain mengumumkan bajet tambahan untuk tabung penyelenggaraan perumahan Malaysia TPPM bagi menampung kadar penilaian dan insurans kebakaran. Baik, sekian untuk malam ini. Saya Daikman Syahrum dan jurubahasa isyarat Muhammad Amshar Zamani. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.